Ignaz Goldziher merupakan seorang orientalis yang mengkaji tentang hadis dan sunnah. Ignaz Goldziher merupakan orientalis yang berasal dari Jerman yang menulis karya mengenai hadis dan sunnah dengan tajuk Mohammedanische Studien. Karya tersebut ditulis sebagai kritikan yang sangat penting mengenai hadis. Setelah Ignaz menulis karya tersebut, munculnya serangan terhadap hadis yang merupakan puncak ketika itu. Dalam pada itu, setelah terbitnya buku Ignaz tersebut lebih kurang 60 tahun, kemudian Ignaz Goldziher dalam bukunya memberikan penjelasan mengenai perbezaan antara hadis dan sunnah. Ignaz Goldziher yang banyak disebut Goldziher adalah seorang orientalis Hungaria yang lahir di Székesfehérvár tahun 1850 Masehi, termasuk keturunan dari keluarga Yahudi. Goldziher telah menunjukkan mutu intelektual yang tinggi sejak dia masih muda. Dalam usia 12 tahun, beliau dapat menulis suatu risalah mengenai asal-usul dan waktu yang tepat untuk sembahyang orang Yahudi. Sementara itu, beliau melakukan perjalanan ke dunia timur daripada bulan September tahun 1873 sehingga 1874 atas biaya pemerintah Hungaria untuk belajar di Universiti Al-Azhar, Kairo, Syria dan Palestin. Pemikiran Ignaz Goldziher daripada aspek hadis, Goldziher menerangkan maksud hadis iaitu komunikasi yang tidak hanya berlaku antara orang yang menganggap bahawa kehidupan agama itu sebagai hadis. Goldziher bergantung kepada pendapat iaitu pada riwayat Aisyah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun." Jadi, pernyataan syar'al umam muhadatsatuha adalah inovasi ataupun bid'ah yang dilarang dalam Islam. Jadi, sinonim perkataan bid'ah itu adalah muhadas atau hadas. Goldziher membuat perbezaan yang jelas bagaimana membezakan kata hadis yang berasal daripada kata hadasa. Pada pandangan Islam, menyamakan hadis ini dengan sunnah. Apa yang dikatakan Azami dari segi bahasa, hadis ini bermaksud komunikasi, cerita, percakapan agama dan kontemporari. Goldziher ini membuat kesimpulan bahawa hadis ini digunakan dalam Al-Quran sebagai bentuk sifat dan ucapan Nabi. Muhammad Ajash Al-Khatib mengatakan hadis itu jadi yang maksud baru dan berita. Goldziher ini lebih menekankan pada lafaz hadasa yang maksud baru. Dari segi sunnah pula, sunnah berasal dari kata sanna yang sunnatan yang bermaksud tariqah dan as-sirah iaitu jalan dan perjalanan. Menurut syarak pula, apa yang diperintahkan dilarang dan dianjur oleh Nabi SAW baik berupa perkataan dan perbuatan, termasuk sesuatu yang boleh disebut dalam Al-Quran. Menurut Yusuf Al-Qardawi, sunnah ini merupakan sesuatu pensyariatan yang bersifat khusus dan umum. Sunnah ini terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah dari aspek penyampaian sebagai seorang Rasul, menjelaskan sesuatu yang global dalam Al-Quran, mentaksisnya umum, membatasinya mutlak dan menjelaskan masalah peribadatan. Sunnah ini adalah bersifat umum sehinggalah hari kiamat. Yang kedua, sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasul yang berkaitan dengan kepimpinan dan strategi umum yang berlaku bagi suatu kaum muslimin. Yang ketiga, sunnah juga adalah sesuatu yang berasal dari Rasul yang berkaitan dengan sifat kehakiman. Maka dalam hal ini, posisi Rasul adalah sebagai seorang hakim yang menjelaskan tuduhan-tuduhan dengan bukti-bukti, sumpah dan janji yang kuat. Menurut Goldziher, Madinah menjadi kota pertama yang menyimpan hadis, maka terjadilah istilah Dar as-Sunnah. Kota inilah yang mempertahankan sunnah Nabi dan juga melarangnya pembaharuan. Pandangan Ignaz Goldziher terhadap tadwin hadis. Yang pertama, menurut Ignaz Goldziher, hadis tidak mempunyai kemurnian sama sekali, tetapi masih menjadi sumber yang kuat dalam ajaran Islam. Seterusnya, menurutnya lagi, tidak mungkin hadis atau sunnah tersebut bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada bukti tentang hal itu, maka akan sangat sukar ditentukan kebenaran dan keabsahannya. Argumentasi yang dikemukakan adalah tidak mustahil keadaan masyarakat Islam pada abad pertama Hijriah menyokong budaya pemeliharaan data yang berupa hadis dan sunnah tersebut. Kerana menurutnya, pada saat itu, buta huruf masih merajalela di mana-mana dan kebudayaan berpusat pada lingkungan istana dan kebiasaan di kota-kota besar sebenarnya masih ada semula. Selain itu juga, ialah Goldziher menganggap bahawa sebahagian besar hadis merupakan hasil daripada perkembangan semasa dalam agama Islam, sama ada dari sudut agama, sejarah dan sosial pada abad pertama dan kedua Hijrah. Oleh itu, hadis pada pandangan Goldziher tidak boleh dijadikan
sebagai sumber penting dalam agama Islam, tetapi hanya bahan penting kepada keterangan-keterangan sejarah perkembangan pelbagai aspek kebudayaan zaman Islam terkemudian. Periwayatan dan penulisan hadis. Goldziher cuba untuk meneliurkan umat Islam berhubung dengan sejarah penulisan hadis yang merupakan perkara pertama dan utama yang dibincangkan oleh orientalis, di mana Goldziher telah mengumumkan sekumpulan hadis yang menyatakan telah wujud beberapa sahifah yang dicatat pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi Goldziher meragui kenyataan itu datangnya dari generasi pertama umat Islam. Bagi Goldziher, kemunculan riwayat tersebut merupakan ciptaan umat Islam terkemudian dalam usaha mereka membuktikan bahawa hadis telah ditulis oleh generasi pertama umat Islam. Dakwaan Goldziher menunjukkan bahawa periwayatan hadis merupakan ciptaan atau rekaan generasi umat Islam yang terkemudian, iaitu selepas kewafatan Rasulullah SAW. Malsuan hadis. Goldziher mendakwa bahawa hadis tidak dicatat atau ditulis melainkan setelah berlakunya pertelikahan antara umat Islam, khususnya antara golongan Muawiyah dengan Ahlul Bait dan pengikut Zubair. Lalu mereka masing-masing membuat hadis palsu untuk menguatkan kedudukan mereka. Goldziher juga menuduh bahawa Al-Zuhri yang bertanggungjawab dalam membantu golongan Muawiyah dengan meletakkan hadis palsu untuk kepentingan politik mereka. Pandangan balas Islam. Pandangan yang diutarakan oleh orientalis mengenai penulisan hadis mahupun isnadnya dan sekaligus terhadap hadis yang ditolak oleh beberapa ulama Islam. Antaranya, Syekh Mustafa Al-Sibai melalui kitabnya As-Sunnah wa Makanatuha fil At-Tashri' Al-Islami dan beberapa ulama lagi. Selain itu, menerusi kajian dan penyelidikan ilmiah yang dilakukan, mereka dapat menolak segala keraguan yang cuba ditimbulkan oleh orientalis terhadap hadis, khususnya mengenai penulisan hadis di awal Islam. Mereka telah mengemukakan bukti bahawa hadis telah pun dicatat sebahagian besarnya semasa Rasulullah SAW masih hidup. Hadis yang ditulis khusus oleh sahabat. Terdapat juga hadis yang ditulis secara tidak langsung melalui surat perjanjian, surat dakwah dan surat mengenai cukai, seperti surat yang dihantar kepada Raja Habsyah dan surat yang dihantar oleh Rasulullah SAW kepada Raja bukan Islam yang menyuruh mereka memeluk Islam. Sementara hal itu, surat perjanjian penerbangan Madinah dan surat kepada gubernur yang mengandungi arahan pentadbiran bagi jajahan yang dikuasai oleh Islam. Kesimpulannya, semasa Rasulullah SAW masih hidup, telah kedapatan hadis yang ditulis oleh para sahabat, cuma tidak rasmi tetapi lebih bersifat individu. Keistimewaan Ignaz Goldziher. Yang pertama, hal yang menarik tentang Goldziher yang menjadi perhatian adalah bahawa metod yang dipakai dalam mengkaji hadis adalah juga metod yang sama dengan apa yang digunakan dalam melakukan kajian puisi Arab kuno. Yang kedua, sesudah mempelajari manuskrip-manuskrip Arab di Leiden dan Wina, ia kemudian diangkat menjadi dosen tetap di Budapest sejak 1872. Yang ketiga, Goldziher adalah sarjana pertama yang menjadi profesor di Universiti Budapest pada tahun 1894 dan ia juga mewakili pemerintah Hungaria sekaligus akademik ilmu pengetahuan di sejumlah kongres internasional. Yang keempat, Goldziher kemudian mendapat medal emas pada Stockholm Oriental Congress pada tahun 1988. Cadangan penyelesaian mengatasi dakwah Ignaz Goldziher. Ilmu tidaklah menjadi suatu kewajipan atau fardu ain bagi setiap Muslim, tetapi ia merupakan fardu kifayah supaya umat Islam akan sentiasa terjaga dan tidak dipermainkan oleh orientalisme barat maupun musuh-musuh agama Allah yang satu. Antara cadangan penyelesaian agar tidak berlaku penganut Ignaz Goldziher ialah: yang pertama, sebagai umat Islam, kita mestilah mengukuhkan kepercayaan kaum muslimin terhadap keutuhan hadis Rasulullah SAW. Selain itu, wajarlah kita bersama-sama berganding bahu sesama kaum muslimin untuk memeriksa hadis-hadis sama ada adakah ia boleh diterima ataupun tidak. Mengetahui akan usaha dan penaklilat ulama terdahulu yang memperluaskan kaedah mengetahui kedudukan hadis yang tiada tandingannya di antara umat-umat yang lain yang berjaya menjaga dan memelihara sumber kedua umat Islam, iaitu hadis Rasulullah SAW. Maka kita mestilah berwaspada dan tidak sewenang-wenangnya untuk mempercayai dengan mudah tanpa membuat kajian. Kesimpulan, sebagai penghias bicara akhir, di sini dapat disimpulkan bahawa Ignaz Goldziher adalah seorang orientalis yang berasal dari Hungaria yang dilahirkan di Székesfehérvár pada tahun 1850 Masihi. Ignaz Goldziher merupakan orientalis yang membezakan antara hadis dan sunnah. Goldziher juga menekankan bahawa hadis itu palsu kerana ia diceritakan untuk kepentingan politik dan ideologi umat Islam yang berpecah belah semata-mata. Bagi Goldziher, hadis itu hanya mula disusun pada abad ketiga Hijriah
200 hingga ke 300 tahun selepas kematian Nabi Muhammad SAW, barulah hadis tersebut wujud dalam bentuk bertulis. Rasulullah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Riwayat Imam Malik. Sekian sahaja daripada kami.